Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang semua buka mic. Jawab salam. Semua buka mic jawab salam. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, boleh tegak. Waalaikumsalam. Masuk dah ni, masuk dah. Okey. Lah ni saya nak semua tegak orang yang kamu kenal. Sebut nama dia. Apa khabar? Wan, apa khabar? Pak Wan, Baik, apa khabar? Baik, Kamilia, apa alhamdulillah. khabar? Yang lain tu apa khabar? Ayu, apa khabar? Lagi apa? Kimi? Mana Kimi? Baik. Baik. Okey, tak apa. Teruskan. Kak Syida apa khabar Kak Syida? Ayu apa khabar? Sihat Wan. Ayu apa khabar? Ayu boleh dengar tak ni? Kak Melia apa khabar? Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Okey, ini kita nak berkomunikasi dua hala lah. Ni semua tim Wanabi ni semua. Kan? Semua Pak Wan pun tim Ustaz Zul. InsyaAllah semua adik-beradik semua kan. So kita nak start lah kelas hari ni, iaitu kelas train the trainer. Baru ni Kak Melia dengan Sarah saya dah train dah Pak Wan ni kan. So hari ni refresh balik lah. InsyaAllah. So saya akan share screen. Okey lah ni semua boleh ambil balik lah. Okay. So ada apa-apa boleh tekan kat chat room lah. Ada soalan nak tanya ke, tak faham ke, boleh tekan kat chat room. Oh, Kimi terkeluar tadi lah. Okay, masuk dah. Okay, kita mulakan kelas kita hari ni. So, saya akan share screen. Okay, part 1. Bukan part 1 lah, part 1. Okay. Kenapa menyertai pemasaran berangkaian network marketing? So, kelas tajuk part 1 ni actually untuk kita faham macam mana kita nak ice breaking ataupun ada setengah orang panggil open mind. Yang ni kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin prospek kita yang dah pernah buat bisnes, yang belum buat bisnes, yang tengah buat bisnes, even yang tak tahu pun apa itu bisnes. Yang ni part 1 ni actually kita cerita untuk nak buka lah dia punya minda. Prospek kita punya minda sebab apa kena buat bisnes. So kenapa kena pilih network marketing. So tajuk pertama tu kenapa menyertai pemasaran berangkaian network marketing. So kat sini modal kecil pulangan besar, leverage wang orang lain OPM dan masa orang lain OPT. Lagi saya terang. Sistem bekerja untuk anda, menjana pendapatan pasif income, aliran wang tunai cash flow. Okey. Saya dah rekod kot lah. Okey, kat sini nak cerita sebab apa network marketing. So apa perbezaan network marketing dengan trading bermusim? Apa perbezaan network marketing dengan business konvensional? Sebenarnya banyak perbezaan dia. Saya nak bagi contoh. Contoh Maidin. Dulu Maidin dia kedai runcit. Macam mana? Satu kedai runcit ni dia boleh di supermarket, dia boleh di hypermarket, dan dia ada banyak pula cawangan dia di seluruh dunia. Di seluruh Malaysia, sorry. Sebab apa? Sebab dia menggunakan sistem usahawan. Apa tu sistem usahawan? Sistem usahawan ni sistem orang bekerja dengan dia, kolaborasi. So kalau kata kedai runcit, dia tak menggunakan sistem usahawan, dia hanya menggunakan sistem bekerja sendiri. Kalau 10 tahun lah dia buat kedai runcit, dia tak besar. So kalau kata dia gunakan sistem usahawan, makin lama makin besar. So maksudnya dia menggunakan sistem usahawan lah. Sebagai contoh lagi saya bagi KFC dan McDonald. Macam mana KFC dengan McDonald ni dari asal ada dekat Amerika, tapi boleh ada di seluruh dunia. Setiap negara ada KFC dengan McDonald. Sebab menggunakan sistem usahawan.
Sistem usahawan ni sistem apa? Setengah orang panggil dia network marketing, setengah orang panggil dia sistem kolaborasi, setengah orang panggil dia sistem gandakan masa, setengah orang panggil sistem orang bekerja dengan dia yang kita. Itu sistem network. Sistem berantaian. So usahawan-usahawan kalau kita tengok ni company-company besar lah ni kan, macam Kilang ke, HP, Hewlett Packard, Intel, apa ni, company-company mega lah kita tengok hari ni yang ada di banyak negara, iaitu dia menggunakan sistem network marketing sebenarnya. Dia menggunakan sistem network, sistem berangkaian, sistem collaborate dengan orang. Sebab tu bila kita nak pilih bisnes, kita ada pilihan lah untuk pilih bisnes. Bila kita smart, kita akan pilih business network marketing. Why? Sebab dia ada dua golongan lah. Satu golongan grup A, dan dunia ni pernah dengar tak Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki ni dia dah rumuskan dalam dunia dia ada 4 jenis pekerjaan dan terbahagi kepada 2 grup. Grup A adalah makan gaji dan bekerja sendiri. Yang ni paling ramai dalam dunia. 80% dekat sini, dekat grup A ni, orang makan gaji paling ramai dalam dunia dengan bekerja sendiri. Tapi grup B paling sikit dalam dunia. 10% pun tak salah saya. 5%. Usahawan dan investor. Yang ni paling sikit yang orang ceburi. Sebab apa paling sikit orang ceburi? Sebab orang tak nampak. Sebab selalunya orang nak senang kan, kerja dengan orang dapatlah gaji kan. Tapi nak menjaga-menjaga ni leceh kan, renyah. So, orang tak nampak. Peluang dekat perniagaan tu lebih cerah sebenarnya. Peluang kat usahawan. So, contoh saya bagi. Modal kecil, pulangan besar. Contoh modal kecil. So, dalam forever living, kita hanya bukan perlukan. Kita tak perlu kalau kita nak buat bisnes sendiri, kata kita nak buat produk sendiri, kita nak buat bisnes sendiri, kita tak perlu nak ada ladang sendiri, packaging nak kena buat, nak kena fikir OEM, nak kena fikir kilang, tak perlu sebab semua tu dah tersedia dah. Bila itu duduk dalam sistem, semua tu tersedia dah. Kita hanya bermula dengan kecil, tapi kita punya income besar. Macam mana income lebih besar? Kadang-kadang kita tengok orang network marketing, dia hanya buat sale RM3,000, tapi dia punya income RM30,000. Kalau orang yang bisnes konvensional, dia tak faham benda tu. Dia kata pelik, terbalik kot. Hang cakap terbalik kot, tersilap kot. Sebab apa? Sebab orang bisnes konvensional nak kena buka kedai, nak kena fikir pasal overhead, nak kena fikir pasal modal nak bermula. 6 months nak mula berniaga tu memang tak ada untung lah. Kan? Contoh buka kedai kat Quizbay, kat Shopping Mall kan. Buka kedai, sewa nak kena bayar dah. Gaji pekerja lagi nak kena bayar. Bil api, utilities, air, api semua kan. Lepas tu baru buka kedai, orang tak masuk lagi. Belum terkenal lagi nama dia. Orang duk lalu lalang, sewa semua nak kena bayar. Overhead tinggi. So 6 months tu memang rugi lah. Memang orang kata kena bertahan. Tumpang orang nak masuk, tumpang nak buat sale. So kadang-kadang orang yang konvensional ni menjaga sistem tutup. Sebab tak boleh tahan dah. Sebab modal tu terlalu besar dan pulangan tu terlalu kecil. Terbalik dengan network marketing. Network marketing dia terbalik. Modal dia kecil, pulangan dia pula besar. Macam mana boleh jadi macam tu? Kalau orang tanya orang network marketing kan, buat sale RM3,000. Tapi income kadang-kadang boleh pergi RM30,000. Orang pelik. Sebab sistem. Contoh macam burger Ramly dan burger McDonald. Kan orang suka burger Ramly lagi sebenarnya. Burger Ramly lagi sedap daripada burger McDonald kan. Tapi sebab apa burger Ramly tak boleh bertahan, bankrupt banding dengan burger McDonald? Apa perbezaan dia? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Sebab apa? Apa perbezaan burger McDonald dengan burger Ramly? McDonald konsep networking. Okey. Burger Ramly? Kalau Ramly dia konsep biasa macam kita duk buat duk jual biasa-biasa. Konvensional. Burger Ramly konvensional. Dia menjaga sendiri. Dia tak collaborate dengan orang. So kita tengok hari ni kat Burger Ramly, dia dari dulu frozen tu je. Dia tak buka kedai macam McDonald, dia tak collaborate, dia tak ada kat Malaysia je. Kan? So cerita dia lebih kurang macam Nokia lah, kan? Sebab
bila dia tak upgrade sistem, macam McDonald dia ada sistem dia. Burger dia tak sampai 2 minit, 3 minit siap. Kan? Laju lah. Order burger, macam-macam burger dia tapi siap semua cepat. Kan? Dia ada sistem dia, SOP dia ada. Dia orang tak sempat nak masuk makan McDonald, tak sempat nak duduk, boleh drive thru. Kan? Orang tak boleh MCO, tak boleh nak makan McDonald, tak boleh nak duduk makan dine in. Kan? Dia ada penghantaran dia, bukan masa MCO, sebelum MCO lagi dia dah fikir benda ni. Maksudnya McDonald ni dia penuh dengan sistem. Kan? Sebab tu dia bertahan sampai hari ni. Tu perbezaan dia, sistem dan yang tak ada sistem lah, yang konvensional. So beza untuk bisnes yang ada sistem ni, bisnes networking lah. So leverage wang orang lain OPM dan masa orang lain OPT. Okey, apa tu OPM? Leverage wang orang lain. Okey, leverage wang orang lain ni maksudnya others people money. OPM tu maksudnya others people money. So macam saya cerita tadi lah, kita katalah kita ada 1 juta. Kita tahu dalam 1 juta ni kita boleh beranakkan lagi 1 juta. Dengan apa? Dengan kita beli aset. So kita faham pasal orang panggil apa? Maksudnya daripada aset tu dia akan berkembangkan lagi aset. Kita beli rumah, kan? Kereta tak boleh. Kita beli rumah, kita beli aset lah, kita beli tanah, kan? Kita tahu kalau kita ada duit banyak tu, duit tu boleh dalam masa 5 tahun, 10 tahun lagi akan berganda lah pulangan kita, kan? Tapi kalau itu kalau ada duit. Tapi kalau kita tak ada duit, macam mana kita nak buat? So macam contoh orang nak beli rumah pun, nak beli rumah, mana boleh terus beli rumah? Maksudnya kita kena pinjam dekat bank. Bank ada duit tak? So kita menggunakan duit bank lah, leverage duit bank untuk beli rumah. Dan kita bayar kat bank tu sikit-sikit sampai habis hutang kita. So bukan duit kita, duit bank. So kalau kita tak mampu bayar, dapat kat bank lah rumah tu. Kan? Itu others people money. So kita menggunakan duit orang lain untuk kembangkan, untuk leverage. So di networking, kita tak perlu fikir dah OEM, tak ada, kita tak perlu fikir kilang, ladang, transportation. Kita kat sini duduk Malaysia, kita nak buka market di seluruh dunia boleh. Di Itali, di Switzerland, di Stockholm, di Dubai. Maksudnya kita boleh, kalau kita ni tak tengok daripada scope picture yang kecil, kita boleh kembangkan kita punya bisnes ni di seluruh negara, di seluruh dunia. So dengan kita leverage kekayaan yang ada pada Rexmond, pengasas Forever Living lah. So dia dah sediakan semua. And then kita leverage masa orang lain. Okay, macam mana nak leverage masa orang lain? Jadi saya teringat di Semenyih. Mungkin Kak Syida tak kenal kot. Di Semenyih ada saya punya downline yang mungkin orang lama macam Ye kenal, Cikgu Osman apa dia. Dia ni pengetua sekolah kot, kalau tak salah saya lah. Dia tanya Cik Wan buat Forever Living berapa lama? Saya kata saya buat Forever Living baru nak masuk 2 tahun. Dia kata Cik Wan dah buat Forever Living baru nak masuk 2 tahun. Tapi Cik Wan punya income dah sama dengan saya. Saya ambil masa 25 years untuk nak dapat income macam ni. 25 tahun dia bekerja sampai jadi pengetua, baru dia dapat income dalam 10,000 kat atas. Tapi saya hanya mengambil masa 2 tahun untuk nak sama income macam dia. So dia kata dia banyak buang masa, bukan buang masa apa, dia sukalah kerja cikgu kan. Dia punya passion. Tapi dari segi income tu sangat-sangat, dia kata cepatlah nak capai income banyak tu. Dalam masa 2 tahun dia boleh capai income macam dia. Dia ambil masa 25 years. So kat situ, macam mana dah jadi yang macam tu? Macam mana kita nak gunakan konsep masa orang lain tu untuk gandakan kita punya income? So dalam satu hari kita ada 24 jam saja masa. Kan? Macam mana kita nak gunakan masa orang lain, nak gandakan masa kita? Kita nak buat dalam satu hari kita nak buat jadi 48 jam. Dalam satu hari kita nak buat jadi 60 jam. Dalam satu hari kita nak buat jadi 100 jam. Macam mana? So kalau kita bekerja sendiri, kita takkan dapat bergandakan masa lah. Nak gandakan masa macam mana? Contoh, okey, contohlah saya bagi contoh. Contohnya, saya bekerja Forever Living part time
Saya buat 2 jam saja Forever Living sehari. So, saya di network marketing, saya boleh menajar, boleh sponsor. Dan ramai lagi orang yang saya sponsor tu berminat untuk nak buat part time, nak jana income. Dan mereka pun buat bisnes ni as a part time, ambil masa 2 jam juga buat Forever Living. So kalau kata bawah saya ada 10 orang yang nak buat part time, kan? Kalau 10 orang, seorang ambil masa 2 jam juga untuk buat part time. Kalau 10 orang ada 20 jam lah, kan? Campur dengan saya 22 jam lah. So sehari ibarat macam saya kerja 22 jam. Sebenarnya saya buat part time 2 jam saja sehari. Tu beza network marketing yang bersistem. Jadi sebab apa saya buat sale 3,000 tapi income boleh pergi 10,000? Sebab menggunakan masa orang lain. Okey, yang ni kalau orang yang tak nampak lagi, saya nak cerita pasal contohnya saya ni CEO Pro 2 lah. Saya ni CEO Pro 2. Boleh dengar kot suara saya lah? Tegak sikit. Clear? Okay, clear Wan. Clear. Alright. So, saya nak bagi contoh. Katalah saya ni CEO Pro 2. Saya nak hasilkan satu kereta, nama dia Tesla. Tesla. Hasilkan nama kereta ni Tesla. Dijangka Tesla ni akan boom di Malaysia. Sebab first kali reka bentuknya yang unik. Reka bentuknya yang unik dan orang muda suka, and then mampu milik kan. Dah banyaklah kriteria yang akan digilai oleh orang-orang muda di Malaysia. So saya nak lantik seorang in charge job ni di utara. So saya nak lantik siapa kat sini, saya tengok. Saya nak lantik Hakimin. Saya nak lantik saudara Hakimin kita untuk dapat job ni di utara. Walaupun dia punya certified taklah tinggi, tapi kita nak tengok hasil kerja dia. Saya kenal Hakimin ni, saya tahu hasil kerja dia orang yang amanah. Dia orang yang boleh diharap, boleh buat kerja, pengalaman antara saya ada pengalaman bekerja dengan dia. So saya tak mau bagi kat orang lain, saya nak bagi kat saudara Hakimin. Tapi saya punya board director akan tengok betulkah orang yang kita harapkan ni boleh buat kerja. So dia tak mau tengok certified Hakimin. Hakimin daripada mana dia tak mau tengok. Dia tengok Hakimin ni betul ke boleh buat kerja. So kalau betul dia boleh buat kerja, kita akan bagi job ni kat dia. So apa yang saya nak buat? Saya akan bagi kat Hakimin ni KPI. So Hakimin, boleh tak jual Tesla ni dekat Malaysia, dekat utara? Dia punya target sebulan kena jual 100 Tesla. 100 unit kereta ni lah. So Hakimin, macam mana Hakimin nak jual? So ada orang nak masuk lah, Ustaz. Okey, tolong co-host tolong tengok yang nak masuk. Okey. So macam mana Hakimin nak jual 100 unit kereta ni dalam masa sebulan? So Hakimin pun fikir, aku kalau boleh buat marketing dekat TV nak kena bayar mahal. Kan? Pergi letak banner, pergi edar flyers kat satu utara pun belum tentu orang boleh beli 100 unit Myvi ni kan. Orang yang pandai jual kereta pun takkan mampu jual 100 unit sebulan. Kan? 10 unit tu tak mustahil lah kan. Boleh terima akal lagi. Tapi kalau 100 unit sebulan tu mustahil lah bagi dia. Sebab bekerja sendiri. Kan nak jual. Tak tahu cara nak jual macam mana. So masuklah apprentice kan, belajar konsep usahawan. Kan? So macam mana nak jual? So kalau kita fikir sebagai orang bekerja sendiri, agak susah untuk nak jual 100 unit Myvi. Tapi kalau kita fikir macam KFC dan McDonald, kalau kita fikir macam Maidin, kan, kalau kita fikir macam bos-bos kilang yang mana buka banyak kilang-kilang di tempat lain sama, kolaborasi, kan, menggunakan sistem network, menggunakan konsep usahawan, insya-Allah tak ada masalah untuk jual 100 unit Myvi. 100 unit Tesla sebulan. So macam mana cara dia? So dia tak jual kereta, Hakimin tak jual kereta. Kan, walaupun dia dapat target untuk jual kereta 100 unit Myvi, dia takkan jual kereta. Apa yang dia buat? Dia akan berkolaborasi dengan token-token yang jual kereta di utara lah. Bagi target. You nak jual tak kereta Malaysia daripada Pro 2 nama dia Tesla?
Dia punya bentuk design dia macam ni, akan boom lah di pasaran Malaysia, dia jangka akan boom di pasaran Malaysia kan, mampu milik cerita bla 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 bla. So target dia kalau you mau jual betul kan, dekat ni cerita dia Hakim ni cerita dekat tokey kedai kereta ni. Kalau you mau jual, dia punya target sebulan you kena jual 10 unit minimum. So tokey kedai kereta ni dia ada marketing dia sendiri apa semua, dia pun tolong promote, buat flyer, ambil flyer edarkan kepada orang, buat produk launching dekat bawah shopping mall tak kereta Tesla ni apa semua kan. So dia dapat jual 10 unit. So kalau satu tokey kedai kereta dapat jual 10 unit, nak capai 100 unit macam mana? Carilah lagi 10 orang yang jual kereta macam dia. So capai tak target Hakimin? Capai. Itulah konsep usahawan, konsep kolaborasi, konsep network dengan orang. Baru dia boleh berkembang. Dia capailah KPI. So selama 6 bulan ni Hakimin dapat jual 100 unit MyV. So job Tesla ni. So job Tesla ni dapat kat Hakimin lah di utara. Sebab Hakimin menggunakan sistem usahawan untuk bekerja. So nampak tak kelebihan network kat situ? So dia menggunakan masa orang lain. So masa dia ada 12 jam saja, tak mampu untuk dia jual 100 unit Tesla, tapi dia menggunakan masa orang lain untuk gandakan masa dia. Tu kalau orang pelik sebab apa orang network marketing ni buat sale 3,000 tapi income 30,000, masuk dalam bank 30,000, buat sale orang 3,000. Orang conventional tak faham benda ni. Sebab tu kita di platform yang betul dah. Kita bukan jenis stokis, jenis agent makan untung runcit je. Sebab saluran income di network marketing ni banyak sudut. Kan? So sistem bekerja untuk anda. Kan? Sistem bekerja untuk kita. So kita tak payah nak perah otak dah. Kan? Sistem dah siap dah. Macam saya cerita McDonald tadi dah. Dah siap dah order delivery, dah siap dah drive thru, dah siap dah SOP. Orang nak dia burger tekan baru nak goreng, dia dah siap dah SOP. Sampai 2 minit burger ni keluar, dah siap semua dah. Orang order terus dapat, tak payah tunggu 30 minit nak masak. Semua sistem dah tersedia. Dan dia boleh collaborate lagi dengan orang yang ada pendapat ada dana untuk nak buka lagi McDonald, boleh collaborate. Janji bagi 5%. Nak buka McDonald boleh. Kan? 5% royalty kena bagi dekat owner. Dekat orang yang nak buka. Untuk orang yang nak buka McDonald. Contohnya lah. So yang tu sistem bekerja dengan kita. Dengan anda lah. So macam mana pendapatan passive income, aliran wang tunai cash flow. Apa tu passive income dan apa itu aliran tunai cash flow? So contohnya macam ni lah, passive income ni, benda kalau kita tidur pun duit masuk. Kalau kita pergi berjalan pun duit masuk. Tak kira lah apa yang kita buat, duit boleh masuk. Bukan, sebab tu beza grup orang kita bekerja untuk duit dan duit bekerja untuk kita. Ada 2 grup dalam dunia ni saja. Kita bekerja untuk duit, duit bekerja untuk kita. Kita bekerja untuk duit macam mana? Macam makan gaji lah. Kita kena bagi bekerja 8 jam, dibayar gaji 8 jam. Dia kerja 12 jam, dibayar gaji 12 jam. Kan? So, kalau duit bekerja dengan kita, contoh, saya ada 2 juta beli 5 biji rumah. Kan? Dalam masa 10 tahun, 1 juta, 2 juta tadi tu saya jual semua rumah, saya dapat 4 juta. So duit bekerja untuk kita lah, cash flow, aliran tunai, passive income. Kan? Kita tidur ke buat apa ke, kok mana pun duit tu akan berganda. Sampai masa kita akan jual. Yang tu investor. So usahawan pun sama kok. Dia berganda duit dia. Bukan dia yang jual Tesla tadi, ingat tak? Tesla tu, bukan dia yang jual Tesla, orang yang jual Tesla, dia tidur pun duit masuk. Dia orang tu duk jual. Tu dia menggunakan masa orang tu. Atau passive income. So saya nak tunjuk satu video kat sini. Video ni mungkin akan faham tajuk nombor part 1 ni. InsyaAllah. Saya stop dulu. Selanjutnya saya sambung balik. Saya mau cerita. Ada 2 orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Nama mereka adalah Pablo dan Julio. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desa ini? Mereka merupakan orang yang sangat bukan adalah sebuah kesempatan. Kesempatan itu tinggalkan.
Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak itu untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air. Wan, video tu Wan boleh bagi besar tak, Wan? Tak boleh sebab ini daripada Telegram dia macam ni lah. Kedua orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Kecil sangat ya. Ya, kecil sangat, Wan. Kecil. Kalau boleh nanti tak apalah, nanti Okey, bagi dekat dalam Zoom nanti video tu. Okey, saya. Keduanya merupakan orang yang sangat unik. Mereka berikan sebuah kesempatan. Sana, kita tengok. Kesempatan itu pun datang. Kepala desa Okey tak? mempekerjakan kedua anak itu untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air. Tak ada apa, Wan? Tak ada. Tak ada. Okey, tak share screen ni Sat. Sat. Okey. Okey. Wan, dia punya suara mute ya. Suara mute tu. Sana. Atas dia. Hanya suara mute. Okey, Sat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey ya? Saya mau cerita. Ada 2 orang sahabat yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Sebut saja nama mereka adalah Pablo dan Bruno. Mereka adalah anak muda yang memiliki impian yang tinggi. Mereka sering berkhayal, bagaimana kalau suatu hari nanti mereka menjadi orang terkaya di desanya. Keduanya merupakan orang yang sangat ambisius. Yang mereka perlukan adalah sebuah kesempatan. Pada suatu hari, kesempatan itu pun datang. Kepala desa memutuskan untuk mempekerjakan kedua anak itu untuk membawa air dari sungai ke sebuah penampungan air di tengah desa. Keduanya masing-masing membawa 2 buah ember dan segera menuju ke sungai. Menjelang sore, keduanya telah mengisi penampungan air sampai penuh. Kepala desa menggaji mereka masing-masing berdasarkan jumlah ember air yang mereka bawa. Wow, Pablo dan Bruno senang sekali. Ini berarti impian mereka akan segera terkabul. Mereka sulit percaya jika mereka bisa mendapatkan rezeki sebanyak ini. Mereka bekerja lebih keras lagi setiap hari agar bisa mengangkut air lebih banyak. Namun, Pablo mulai merasakan ketidaknyamanan. Dia tidak yakin pekerjaan ini bakal buat impiannya terwujud. Punggungnya nyeri dan kedua telapak tangannya lecet-lecet. Setiap hari, dia takut saat harus pergi bekerja. Dia pun mulai berpikir keras, mencari akal bagaimana caranya membawa air dari sungai ke desanya. Pablo mendapatkan ide. Bruno, saya punya rencana. Daripada kita mondar-mandir bawa ember setiap hari, kenapa kita nggak sekalian aja buat sebuah saluran pipa dari sungai ke desa? Saluran pipa? Ide dari mana itu? Seru Bruno. Kita udah punya kerjaan yang bagus, Pablo. Saya bisa bawa 100 ember sehari. Saya akan jadi orang kaya. Di akhir minggu, saya bisa beli pakaian baru. Pada akhir bulan, saya bisa beli seekor sapi. Dan pada akhir tahun, saya bisa bangun sebuah gubuk baru. Tidak ada kerjaan sebagus ini di desa ini. Setiap minggu kita bisa liburan. Setiap akhir tahun, kita berhak cuti selama 2 minggu dengan gaji itu. Kita akan punya hidup yang layak. Jadi buang jauh-jauh lah pikiran untuk bangun saluran pipa. Tapi Pablo tidak putus asa. Dia akhirnya memutuskan untuk bekerja paruh waktu. Ia tetap bekerja mengangkut ember-ember air. Separuh waktunya, serta di akhir pekan, dia luangkan waktu untuk bangun saluran pipanya. Hal itu tidak mudah. Penghasilannya otomatis menurun dan dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun sebelum saluran pipanya bisa menghasilkan sesuatu yang berarti. Bruno dan orang-orang desa mulai mengejek Pablo. Dia menyebutnya Pablo si manusia saluran pipa. Bruno yang berpenghasilan hampir 2 kali lipat dari Pablo terus memamerkan barang-barang baru yang berhasil, yaitu sapi, keledai, pakaian, sepatu baru, gubuk bertingkat 2. Bruno bisa makan mewah di kedai. Orang-orang di desa menyebutnya Tuan Bruno. Sementara Bruno berbaring santai di sore hari pada akhir pekan,
Pablo terus saja menggali saluran pipanya. Pada bulan-bulan pertama, Pablo memang tidak bisa menunjukkan hasil dari usahanya. Pekerjaannya memang sangat berat, bahkan lebih berat daripada kerjaan Bruno. Karena Pablo juga harus bekerja pada malam hari. Demikian pula di akhir minggu. Tapi Pablo selalu mengingatkan pada diri sendiri bahwa impiannya dibangun berdasarkan pada perjuangan yang dilakukan hari ini. Dari hari ke hari, dia terus menggali inci demi inci. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Dari 1 inci kemudian menjadi 1 kaki. Kemudian jadi 10 kaki. Kemudian 20 kaki, 100 kaki, dan seterusnya. Sakit-sakit dahulu, senang-senangnya kemudian. Demikian dia terus menyemangati dirinya sendiri. Sepulang kerja, tubuhnya lelah sekali. Fokus pada hasilnya. Kata-kata itu terus dia ulangi dalam hati setiap hari saat dia pergi tidur. Sementara dari bar di desa itu terdengar gelak tawa mengiringinya ke alam mimpi. Ayo, fokus pada hasil. Hari berganti bulan, saluran pipanya sudah setengah jadi. Saat beristirahat, Pablo melihat dari jauh sahabatnya Bruno yang terus saja mengangkut ember-ember. Bahu Bruno tampak semakin lama semakin membungkuk. Dia menyeringai kesakitan. Langkahnya semakin lamban akibat kerja keras setiap hari. Dia semakin jarang bersantai-santai di tempat tidur gantungnya. Dia lebih sering terlihat di bar, duduk dengan wajah letih dan murung. Saat pengunjung
Okay, so boleh faham tak video kat atas tu? Video tadi tu, boleh faham tak? Siapa yang tak faham? Siapa yang faham tekan 1. Siapa yang faham tekan 1. Boleh dengar? Siapa faham chat 1. Chat room kat bawah tu. Ustaz tu faham. Ustaz tu dah ada lah. Siapa dah faham chat 1. Kak Syida faham, Yin faham. Kak Milia faham. Yang tak faham nanti kena tanya lah. Syadrina faham. So siapa yang tak jawab? Kak Putri tak faham ke? Nama Kak Putri tak ada. Kak Putri tak faham ke? Video tadi? Ingat tak salah? Oh, faham dah. Kak Putri lambat jawab. So, cerita Pablo dengan Bruno ni nak menerangkan apa? Dia nak menerangkan pasal konsep usahawan lah sebenarnya. Kan Pablo dengan Bruno beza. Mula-mula semua orang lah. Semua orang bekerja sendiri. Kan? Mana ada orang terus-terus buat bisnes. Semua orang bekerja sendiri dulu. Tapi ada masa ketikanya dia nampak satu benda yang Pablo tadi dia nampak satu benda yang benda ni kalau dia cipta benda ni dia hanya penat sekali saja. Tapi dia punya income takkan susut. Tak maksudnya walaupun dia tak bekerja, income sentiasa ada. So kita ni nak yang mana? Nak yang angkat baldi ayak tu ke ataupun nak yang orang yang buat paik ayak? So kalau kita nak ambil baldi ayak tu ibarat kita bekerja sendirilah. Ibarat kita macam bekerja sendiri. Kan? Macam ibarat macam kita jual runcit, ibarat macam kita nak jadi orang yang stokis, dropship yang bekerja sendiri, yang hanya ada income, saluran income daripada penjualan runcit semata-mata. Dia tak ada network. Kan? Dia apa yang dia jual yang tu saja yang dia dapat. Kan? Apa yang dia jual yang tu ya profit yang dia dapat. Dia tak ada saluran income lain. Cuba beza dengan sistem. Networking kan dia bersistem. Kan? Dia leverage masa orang, dia leverage pendapat orang dan dia ada passive income. Passive income ni macam mana? Bila adanya anak dalam grup kita yang berniaga, kita ada commission. Walaupun kita tidur, walaupun kita pergi travel, walaupun apa saja yang kita buat tapi ada saja di income tu masuk walaupun kita tak bekerja. Itulah passive income. Sama macam kita pilih pekerjaan macam Pablo tadi lah yang buat paik ayak tadi tu. Kan? Mula-mula penat bekerja, sambil kerja sambil buat paik ayak. Macam kita lah, sambil kita bekerja, sambil kita buat part time dalam Forever Living ni. Mula-mula saja part time. Tapi bila paik ayak kita tu dah siap, daripada sungai sampai ke rumah orang, macam mana cara pembayaran orang nak bayar kat kita? Setiap kali dia guna ayak, dia akan bayar lah kat kita. Padahal kita dah tak ambil dah ayak pergi bagi kat dia. Sekali je penat kita tu, nak siapkan paik ayak tu, tapi orang yang dapat ayak kat rumah dia tu akan bayar kita berkali-kali. Sampai bila? Forever lah, selama-lamanya lah. Orang kata benda yang pasif. Sampai bila-bila dia bayar kita selagi dia guna ayak yang kita buat tu. Paik ayak yang kita siapkan tu. Sama lah dengan konsep usahawan. Kan? Kita nak pilih kerja, makan gaji, nak pilih business trading. Kan? Boleh ke tak boleh. Tapi kita memilih untuk macam Bruno tadi guna baldi ayak, ambil hantar ke orang. Setiap kali berniaga dapat jual, untung lah Sat. Kan? Lepas tu tak ada saluran income lain bila kita berhenti bekerja. Kan? Itulah. So apa yang saya nak tanya, apa yang Pak Wan faham pasal cerita Pablo Bruno tu? Boleh ulas sikit? 2 minit, 3 minit ke? Pak Wan, boleh dengar? Hello? Hello, boleh dengar tak suara? Hello? Boleh. Boleh ya? Okey. Pak Wan dengar tak ni? Kalau Pak Wan tidur lah apa? Okey, tak apalah.
Yen boleh ulas sikit pasal Pablo Bruno tu 2-3 minit. Apa yang Yen faham tentang Pablo dan Bruno? Tak Wan, tengah duk packing baju Wan. Tak apa. Siapa yang boleh? Siapa yang bersedia? Kak Melia boleh explain tak? Kak Melia boleh explain tak pasal cerita Pablo dengan Bruno tadi? Apa yang Kak Melia faham? Duk dengar. Pak Wan duk dengar. Orang tanya Pak Wan tak jawab. Ada duk dengar. Okey, tak apalah. Kita ke slide tadi. Okey, kenapa menyertai forever? Okey, tadi kita dah pilih dah, kita faham dah. Perniagaan ni kok mana pun kan. Modal kecil, peluangan besar kan. Semua network marketing. So network marketing adalah platform yang tepat untuk kita nak buat bisnes. Dan dah pilih, dan bila sebut network marketing ada macam-macam network marketing. Kat dalam Malaysia, beratus network marketing dalam Malaysia. So platform mana nak pilih? Macam mana nak tahu cara nak pilih platform yang betul, yang tepat? Kan? So kita tengok kat Forever Living lah. Kenapa menyertai Forever? So yang ni saya nak share going global video ni. Saya tak saya share. Sorry. Ini rasa saya ada post sana. Tak apalah, saya tak, nanti saya post. So nampak slide semua? Semua nampak slide share dah. Okey, kenapa nak menyertai Forever Living? So misi yang sempurna. Dalam Forever Living, kita ada misi kita. Iaitu kesihatan, kekayaan dan kebebasan. Health, wealth and freedom. Itu misi dalam Forever Living. Setengah kita fikir bisnes kan. Bisnes yang evergreen ni, apa yang kita nak buat? Evergreen ni maksudnya tak kira lah. Main musim apa pun, dia tak terkesan dengan musim tu. Main musim COVID tak terkesan dengan musim COVID. Kan? Main musim MCO tak terkesan dengan musim MCO. Sebelum MCO pun tak terkesan dengan musim MCO. Maksudnya zaman dulu pun permintaan tinggi, zaman ni pun permintaan tinggi. Evergreen lah kita panggil tu. So bisnes macam mana tu? Bisnes yang fokus kepada kesihatan. Orang sakit ni ramai tak? Kalau kita tengok kat hospital, bersusun-susun orang sakit dekat hospital. Betul? So nampak tak? Okey. Okey, so misi Forever Living bukan saja kesihatan saja, kan? Kebebasan, dia boleh bagi kebebasan kewangan, kan? Kadang-kadang orang buat Forever Living sebab dia nak keluar daripada kesusahan, dia nak ubah hidup dia, kan? Dah lama dah kerja makan gaji, dah 10 tahun kerja, dah 15 tahun kerja, duduk macam tu juga. So dia nak keluar daripada kesusahan dia tengok dia pun ada impian. Dia tengok orang lain boleh pakai kereta yang dia impikan tapi dia tak boleh pakai. Macam mana dia nak dapat? So bila dia belajar cerita usahawan, dia belajar cerita Pablo dengan Bruno, dia tahu yang business is benda yang dia boleh ubah hidup dia. Kan? So kebebasan kewangan. Kan? Tapi ada setengah orang, kategori orang profesional yang join Forever Living macam lawyer, macam doktor yang join Forever Living, dia pun bukan ada masalah kewangan. Sebulan dia pun boleh hit 20k, 30k, tak ada masalah. Doktor, lawyer kan. Tapi why dia pun nak buat Forever? Sebab kebebasan masa. Bila kita buat Forever Living, kan, kita dah ada passive income. Walaupun kita tak bekerja, kita ada income. Tapi bila cikgu, bila doktor, lawyer, mereka tak ada masa. Kan? So mereka nak bebas masa macam mana? Dia buat Forever Living lah. Bebas masa. Kan? Bila adanya network, kan, duit masuk dalam income kita, masuk dalam bank kita, walaupun kita tak bekerja.
Mula-mula je penat kita nak buat network. And then bila network dah tersedia, bila dah ada network, dia dah ada start, dah ada passive income. Itu golongan kategori-kategori yang ada dalam forever living, daripada kategori orang susah nak ubah hidup, dari kategori orang yang dah kaya tapi nak bebas masa, kan? Kategori orang yang asalnya makan produk sakit, bila tiba-tiba sembuh asbab makan produk, kan? Tiba-tiba rasa nak share dengan ramai orang sebab dia dah clear kanser, dia dah clear leukemia, dia dah clear penyakit-penyakit dia yang dia ada, kan? Testimoni yang dia amal, dia dah dapat testimoni, dia rasa benda ni benda yang memberi manfaat kepada orang lain, kan? Yang tu. So boleh kongsi tabung dunia di 168 buah negara dalam ni. Start lama. Sekarang ada 168 buah negara. Kongsi tabung dunia macam mana? Forever living, kalau siapa yang pandai kira, dia nak bagi 70% kepada ejen. So bila kita Google internet, boleh pegang handphone masing-masing, Google tengok internet. Nama company, belakang bonus. Apa yang kita nampak? Tak kira lah Amway ke, Kowe ke, tak kira lah, bubuh tengok nama company belakang, belakang bonus. Apa yang kita akan nampak? Kita akan nampak marketing plan. Semua cerita marketing plan. Bila search macam tu, semua nampak marketing plan. Tak nampak pun duit. Kata bonus tapi tak tunjuk bonus pun. Tunjuk marketing plan. So marketing plan semua orang cerita kan marketing plan dia. Apa yang dia janji nak bagi, apa yang dia bagi, ada pairing, ada PV. Kalau dapat buat pairing macam ni, boleh dapat macam ni kan. Semua cerita marketing plan. Tapi berlainan dengan forever living, bila search nama forever living belakang bonus, dia tunjuk orang tengah pegang duit, dapat cek 3% keuntungan dunia. Semua tunjuk orang the real result, orang pegang duit, orang pegang cek. Bukan tunjuk marketing plan. Tu menunjukkan apa? Menunjukkan forever living antara M&M, antara network marketing yang payout dekat ejen paling tinggi. Sebab tu dia duduk ranking, kalau siapa yang pandai search source yang betul, forever living dapat ranking nombor 1 sebab dia bayar kat ejen dia payout paling tinggi. So kalau kita nak pilih platform, kita mesti pilih platform yang macam mana? Macam forever living lah, kan? Yang jelas. Dan dia kongsi 3% keuntungan dunia dekat orang yang capai global rally. So lebih daripada 10 juta FBO dan melahirkan ribuan orang jutawan. Dekat sini pun ada salah seorang jutawan, Ustaz Zul jutawan lah, kan? Dah dapat income lebih 1 juta. Jutawan tu 1 juta, income 1 juta, touch 1 juta tu jutawan lah, kan? So dia lahirkan ribuan orang jutawan di seluruh dunia. So kenapa menyertai BO International Group? Ni grup Datuk Desmond. Sebab apa nak kena menyertai grup Datuk Desmond? Okey, Datuk Desmond ni salah seorang orang yang pernah buat tesis pasal M&M, multi-level marketing. Sebab apa Datuk Desmond ni buat tesis M&M? Sebab Datuk Desmond orang yang benci M&M, yang tak suka M&M, yang anti. Dengan M&M allergic. Kita ada tak yang dengan M&M allergic? Allergic lah. Mungkin dalam ni ada banyak dah M&M yang dibuat. Semua dia ada allergic dah dengan M&M, kan? So sama lah dengan Datuk Desmond ni. Asal dia dekat universiti, mak dia ni memang orang buat M&M lah. Malam-malam pi kelas, malam-malam hilang kan, pergi mesyuarat. So dia tak suka mak dia macam tu. So dia benci lah M&M. Tapi dia beritahu kat kawan dia jangan buat M&M sebab dia tak suka. Kalau hampa tak ada duit sangat, pemain minta aku bagi duit. So Datuk Desmond Kong ni orang yang kaya lah. Maksudnya Cina yang belakang nama Kong ni selalunya orang yang berada lah, kan? So tiba-tiba satu hari dia kat library, kawan dia ni letak flyers kot dekat dia, dekat sebelah. Dia lari. Takut Datuk Desmond marah. So apa jadi kat situ? Datuk Desmond tengok flyers tu, kawan dia sendiri buat. Dia pun baca. Dia baca apa? Dia baca kat situ, dia kata 20 to 30% multi-millionaire lahir daripada orang biasa yang jadi multi-millionaire daripada network marketing. Dia kata ramai orang yang kosong tiba-tiba jadi kaya daripada network marketing. So kat sini, dia orang yang benci M&M, so dia tahu macam mana orang network marketing ni boleh kaya dengan tiba-tiba, kan? So dia pun tak puas hati. Dia kata okey, macam orang universiti ni dia kena pilih tesis ni, apa yang dia nak buat. So Datuk Desmond dia pilih tesis. Boleh dengar? Okey, Datuk Desmond dia pilih tesis M&M lah. Dia nak kaji dalam Malaysia ni ada berapa M&M.
Dan dia kaji dan bukan dia kaji berapa saja, dia kaji pula marketing plan M&M yang ada dekat Malaysia. So masa 1964 dia siapkan tesis dia ni lah, tesis M&M, multi-level marketing. Dekat situ orang tertunggu-tunggu M&M mana yang dia nak masuk. Sebab tak ada orang yang gila macam dia yang buat tesis pasal M&M. Sebab satu M&M nak kaji dia punya marketing plan tu pun bukan senang. Ni dia kaji semua M&M kat Malaysia ni punya marketing plan. So kita tahu lah mesti dia akan pilih yang the best lah kan. So satu pun Datuk Desmond tak pilih. The next year dia jumpa Forever Living, dia pilih Forever Living tanpa ni dah. Maksudnya dia memang kata dalam banyak-banyak network marketing, the best marketing plan is Forever Living lah. Payout tertinggi, tak ada pairing, tak ada PVBV, bukan orang tengah, semualah macam-macam benda yang dia jumpa dalam Forever Living. Sebab tu dia pilih network marketing. Dia pilih Forever Living. So dia dah melahirkan 2 pasangan GLT, top 10 CBM bonus check dunia. Kan? Semua orang kenal lah, Kak Jureda, Youth Leader dan ramai lagi. GLT ni dah start seorang ramai lah GLT, 2-3 orang lah. Dan dia menang banyak award lah yang terpuna. 2018 lah International Corporate Titan Award, the best in network marketing. So kalau main award usahawan ni selalu dia nanti dapat. So Datuk Desmond ni orang yang nombor 1 lah kat Asia. Untuk Forever ni dia nombor 1 kat Asia. Dan ni dipegang oleh Kak Juredah lah. Kan? Okey. Setakat tu semua faham kot lah. Kalau faham tekan 1. Tekan 1 kalau faham. Faham tekan 1. Kim faham? Abang Yunus faham tak? Kak Syida faham? Ustaz Zul faham? Kak Milia faham? Betul Kak Milia faham? Okey, faham. Okay, nanti nak tanya ni. Lagi? Tak ramai faham pun. Faham tak? Faham tekan 1. Kak Puteri faham tak? Faham. Wan Syadrina faham tak? Faham. Betul ke? Faham. Okey, kalau faham Alhamdulillah. So yang tu lah tajuk part 1. So sebab ada lagi satu part tu kita akan habiskan malam ni juga insyaAllah. Boleh tunggu lah. Kan kita akan habiskan setiap kuliah part 1 dan part 2 lah. So saya punya presentation Alhamdulillah mohon semua faham lah kot lah. Kalau tak faham boleh tanya balik. Kan? So saya akan serahkan kelas saya ni kepada orang yang sepatutnya, iaitu kita punya CBM Muhammad Zulfazli bin Abdul Malik. So dia akan menerangkan kepada part 2 lah, saya akan buka lah. Dia akan menerangkan part 2. So dipersilakan Tuan Guru Zulfazli bin Abdul Malik. Dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada sahabat saya CBM Wan Azri atas penyampaian. Sepatutnya saya yang kena, tapi disebabkan ada orang kata apa, isu masalah teknikal. So alhamdulillah beliau sedia, ready untuk membantu. Alhamdulillah. Jadi tadi awal tadi kita dengar macam mana orang kata apa, kita nak pilih kenapa kita perlu cari networking. Perbezaan di antara networking, trading, kita jual sendiri kan. So kita dah dengar dah, dah detail dah. So kita kena faham dan kita kena jelaskan. Maksudnya kita kena faham dengan jelas kenapa perlu networking. Itu kena faham betul. Okey. So alhamdulillah insya-Allah semoga Allah SWT bagi kefahaman kepada anda semua dan kepada saya juga, dan sama-sama kita sebarkan kebaikan supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana yang memilih company yang ada sistem, dan sistem tu bukan sistem baru, sistem yang lebih daripada 40 tahun dan dah ada result yang orang yang telah berjaya, bukan 10 orang, bukan 20 orang, malahan ratus ribu orang yang dah berjaya dalam satu platform, dalam satu company, dalam satu sistem. Okey, jadi nak tunggu apa lagi?
kita pegang dan kita betulkan minda kita, kita betulkan mindset kita, kita gerak kerja sama-sama, sama-sama berjaya insya-Allah di dunia dan di akhirat. Okey. Bagaimana part tu, bagaimana buat forever living product business? Presentation kepada prospek, 3 keping kertas A4 rujuk pada buku GEP. Dan hari ini siapa di antara kita yang belum ada 10 orang kan? Ada 10 orang kat sini, siapa yang dah ada buku GEP? Cuba tekan 1. Yang dah ada, yang tak ada cuba tekan 0. Elak. Yang dah ada tekan 1, yang belum ada tekan 0. Saya tengok. Okey, alhamdulillah, alhamdulillah. Okey, yang Mila Kamal belum ada lagi. Okey. Alhamdulillah, yang lain semua dah ada. Okey, jadi Mila Kamal ni yang belum ada ni, tolong minta dekat upline ataupun manager anda yang ada buku GEP supaya dapat beli satu, simpan. Apa tujuan? Buku GEP ni, adalah satu buku yang membantu untuk kita bercerita tentang sistem, tentang keuntungan, tentang perjalanan, tentang kelebihan apa yang ada dalam company Forever Living. Okey. So siapa yang belum ada, tolong tanya upline ataupun manager anda tentang buku GEP yang terbaru. Okey. So alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada yang respon. Suksesnya ada kita 10 orang. Okey, kena fahamlah. Buku GEP ni adalah alat bantu untuk kita bercerita. Mudah. Sebab apa, kadang-kadang ada part yang kita tak hafal. Ada part yang kita tak ingat. Ada part yang kita susah nak hafal. Susah nak faham. Tapi bila dengan adanya buku GEP, dari situlah mudah untuk kita bercerita ikut buku. Kalau yang belum ada, sebaiknya ada buku lah. Kalau tak ada buku, barulah kita tunjuk kepada tunjuk slide dalam Facebook dan slide dalam apa WhatsApp, ataupun slide dalam ni lah orang panggil apa tu, PDF. Slide dan PDF pun ada, tapi lebih baik ada buku. Okey, fahamlah, yang itu penting lah. Dan kita perlu ada kertas. Untuk apa? Untuk kita bercerita, untuk kita lukis, untuk tulis. Sebab apa? Kebanyakannya kalau kita hanya buka buku kita bercerita kosong, bercerita tentang ilmu dalam Forever Living, kelebihan, sistem semua tu, orang akan dengar, tapi orang akan lebih fokus bila mana kita tulis di kertas A4. Yang ni kena faham, kena rajin tulis. Jangan malu untuk tulis. Walaupun tulisan tak cantik macam saya beritahu, saya siap, saya mengaji sampai darjah 6 saja, tulisan tak cantik, tapi kita kena berani untuk tulis. Kenapa? Bila kita tulis, orang prospek kita akan lebih yakin, prospek kita akan lebih jelas nampak, dia akan fokus. Okey, fahamlah? Okey, kertas 1, 3 konsep. Dalam 3 konsep, 3 konsep ni kena tulis. Kalau siapa yang belum faham lagi pasal 3 konsep ni, so 3 konsep ni dia ada apa? Tidak ada. Pertama sekali apa dia? Pertama sekali tidak ada orang tengah. Maksudnya, kita company Forever Living, kita direct kilang. Kita direct terus kepada kilang kita. Dan untuk pengetahuan semua, di Malaysia ni ada 21 cawangan, semua adalah hak milik Forever Living, bukan individu. Yang tu kena faham. Jadi kita boleh juga anggap setiap center tu adalah center kita. Kenapa? Sebab kita boleh daftar mana-mana orang daripada mana-mana negara dan di mana-mana center pun. Nampak tak? Itu di Malaysia. Sebenarnya bukan hanya di Malaysia. Kita boleh sponsor di 160 buah negara. Lebih daripada itu. Nampak? Jadi bukan hanya di Malaysia. Dia ada di 160 lebih buah negara. Okey. So kita tidak ada orang tengah, kita direct kilang. Tu kena faham. Jadi keuntungan orang perbezaan di antara untung, ada orang tengah dengan direct kilang ni, sebenarnya direct kilang ni lebih untung yang lumayan. So kena faham. Jadi nak pilih platform pun kena pilih platform yang lebih menguntungkan. Okey. Dan tidak ada sistem PV.
Faham tak PV ni? PV, BV, MV, SV semua ni apa dia? Ini adalah sistem point, cara untuk bayar balik bonus kepada kita. Okey. So Forever Living tidak menggunakan sistem point untuk bayar kepada kita. Itu kena faham. Jadi contohnya kalau kita contoh macam mana tahu? Contoh macam kita pergi buh minyak. Kita buh minyak, kita akan dapat bonus link, bonus kad tu. Jadi kita buh minyak mungkin 100, mungkin 200, mungkin 300. Tapi lama-lama bonus makin banyak, kita boleh tukar kepada minyak RM40. Kita boleh tukar kepada satu payung, kita boleh tukar kepada satu pen. Ini adalah contoh. Jadi maksudnya, tapi kalau ikut perbezaan nilai yang kita dah bubuh minyak tu dengan satu payung tu memang satu jumlah yang besar beza dia tu. Memang sangat-sangat beza. Tapi rugilah kalau kita tak ambil. Jadi yang tu point tu masuk point. Kalau kata orang yang tak langsung tak tahu point ni apa, point ni macam tu lah. Macam kita buh minyak kita dapat point. Tapi dalam konsep produk, point ni kita beli 100, dia akan bagi 50 point. So kita akan dibayar dari komisen, kita akan dibayar daripada nilai point. Padahal kita jual RM100. Dia akan mengurangkan kita punya keuntungan. Sebab apa? Sebab orang tengah nak ambil untung tu. Itu biasa. Yang tu banyak company macam tu. Tak salahkan company tu. Kita kena buat pilihan yang bijak sebenarnya. Okey. Dan tidak ada sistem pairing. Sistem pairing apa dia? Sistem pairing ni adalah untuk royalty bonus. Kalau kebiasaan orang MLM, dia kata, kalau sekiranya berlakunya satu kaki sahaja yang aktif, dia panggil kaki gajah. Dia panggil kaki gajah. Dan satu kaki lagi tak aktif, jadi makna kata kita tidak akan dapat royalty bonus pairing tu. Dan apa berlaku? Banyak kes yang berlaku, terpaksa kita top up modal untuk kita bagi balance dua-dua kaki dalam jumlah yang sama. Contoh sebelah kanan 10,000, sebelah kiri pun 10,000. Barulah kita akan maintain dapat royalty bonus. Okey, itu adalah sistem pairing. Tapi dalam Forever Living, istilah kebiasaan orang guna adalah cucuk sate. Maksudnya satu kaki pun kita untung semua. Satu kaki pun kita untung semua. Jadi tak perlu pairing. Okey. Jadi ini kena faham. Maksudnya benda ni semua kena bertulis. Kena tulis. Dan dalam masa yang sama kita kena simpan video kilang, video company, video produk aloe vera kita, video macam-macam video kita kena simpan supaya kita nak bukti kepada prospek kita, kita memang ada kilang sendiri. Dan kat situ kita boleh pilih antara orang kita ni, antara FBO kita ni, berapa ramai yang dah sampai ke kilang, berapa ramai yang dah tengok ke ladang. So kita boleh buktikan. Nampak tak? Okey. So yang kedua adalah pasal produk, pasal demo. Demo produk kita. So dalam kita buat pembentangan, so kita kena buat demo produk. Kenapa kena buat demo produk? Supaya orang lebih jelas untuk apa dia ambil produk. Dan apa kelebihan produk tadi tu. Dan macam mana produk tu bertindak dalaman membantu kita ni. Kena jelas yang tu. Dan tolong jangan ambil masa yang terlalu panjang untuk demo produk. Okey. Dan kena bagi tahu info-info yang tepat. Apa kelebihan aloe vera gel, apa kelebihan Arctic Sea, apa ingredient aloe vera gel, apa ingredient Arctic Sea, itu kita kena ambil tahu. Jangan kita ambil tak indah. Kerana apa? Kita tak tahu. Kadang-kadang prospek yang kita jumpa ni orang hospital, orang yang bahagian ubat-ubatan ataupun doktor. Sekurang-kurangnya kita bercerita dengan ada ilmu. Faham tak? Tu penting lah. Jangan buat sambil lewat. Jadi kena betul-betul faham. Dan yang ketiganya, jadi kita kena ceritalah apa perbezaan, apa kelebihan kalau daftar ahli dan apa banyak mana perbezaan orang yang beli runcit dan perbezaan orang yang daftar ahli. Kita kena bagi tahu benda tu, kena jelas. Kita kena faham dulu barulah kita boleh jelas kepada orang lain. Dan kita kena bagi tahu juga apa kelebihan assistant supervisor dan assistant supervisor dalam orang kata apa kebiasaan kita di Malaysia ni kita panggil apa? Kita panggil package VIP.
Tapi kalau kita ke luar negara, kita jangan bagi tahu kata saya ambil pakej VIP. Orang takkan faham sebab istilah tu hanya digunakan di Malaysia sahaja. Okey. Dan apa kelebihan menjadi VIP? So hari ini kita faham dah orang-orang baru yang 30% yang baru level assistant supervisor ataupun level supervisor ataupun level assistant manager dan level manager, faham dah apa kelebihan level tu? Apa keuntungan dia di level tu? Berapa banyak dia boleh untung daripada level tu? Daripada penjualan runcit, penajaan ahli dan kita sponsor VIP, berapa untung kita tu? Kenapa kita kena jelas? Sebab kita bila ada satu orang kata apa, satu ilmu ataupun satu sudut pandangan yang jelas, maka dari situlah akan kita jadi lebih semangat, lebih agresif kerana kita faham. Hari ini ramai orang yang tak faham lagi. Ramai orang yang tak faham dan ada di antara kita nak berjaya tapi tak ada tindakan. Ada di antara kita nak orang kata apa, nak berjaya tapi ambil sambil lewa dengan ilmu-ilmu produk, sambil lewa dengan ilmu-ilmu sistem plan. Macam mana kita nak bercerita ke orang? Macam mana kita nak tarik orang lebih ramai join team kita? Sebab apa? Kita sendiri yang ambil indah tak indah. Itu sangat penting. Faham lah? Itu sangat penting, tolong belajar. Okey, dan kena faham, jangan tunggu ada ilmu. Jangan tunggu ada buku. Jangan tunggu ada apa-apa ilmu pasal marketing, ilmu produk. Baru kita nak start berniaga. Jangan macam tu. Tak akan berlaku macam tu. Boleh berlaku tapi biasanya memang tak akan jadi. Jadi macam mana kita buat? Kita belajar dan terus kita berkongsi. Yang tu adalah satu kaedah yang paling baik. Itu ada, kena faham, itu adalah satu kaedah untuk kita cepat berjaya. Belajar dan terus berkongsi. Ta'lim wa ta'alum. Okey, faham lah? Ingat tu, kita belajar, kita kuasai dan terus kita berkongsi seramai mungkin. Dan kena faham, tambahan adalah fokor kita. Fokor, yang ni ekstra. Itu akan datang ke depan kita kena adalah kita akan buat kelas fokor khas. So fokor ni adalah trust kepada forever living. 4 trust kepada forever living. So yang ni kita kena kuasai dan kita kena faham waktu bila kita nak guna fokor ni. Yang tu pun penting. So ilmu-ilmu ni bila kita akan dapat, bila mana kita buat dan kita praktikalkan ilmu kita, insya-Allah lama kelamaan kita akan jadi satu orang leader yang konsisten. Kita akan jadi satu orang leader yang capai semua inisiatif dalam forever living. Insya-Allah. Okey. Jadi alhamdulillah. Takat tu saja untuk basic permulaan dan kita akan susuli kelas ni selama setiap minggu Jumaat malam. Okey. Sampai tuan-tuan dan puan-puan habis untuk part untuk trainer tu. Hari ni bukan kata sekadar untuk kita guna produk. Jadi kita kena latih diri kita untuk jadi satu orang leader, satu orang pemimpin yang berjaya. InsyaAllah pasti boleh. Kita boleh, insyaAllah pasti boleh. Okey. Dan ada apa-apa soalan kita boleh tanya, dan apa-apa yang kurang jelas kita boleh tanya kepada upline kita ataupun manager kita yang terdekat, kita dapat penjelasan yang lebih detail. Sekiranya ada upline kita yang tak aktif, so kita cari upline atas kepada dia lagi untuk kita upline yang aktif. Kita cari upline yang aktif, upline kita yang aktif. Kena faham tak? Kita kena cari upline kita yang aktif. Mungkin level 1, mungkin level 2 atau level 3 yang aktif. So untuk kita dapat semangat dan untuk kita dapat ilmu yang betul. Dia akan jadi macam tu. Tak semestinya orang yang daftar kita ni adalah upline. Mungkin dia ni orang yang membuka peluang. Orang yang daftar kita ni mungkin orang yang membuka peluang. Tapi dia tu tidak ada minda usahawan. Yang macam CBN Azri kita cerita tadi tu. Mungkin dia hanya untuk guna produk tapi nak jadikan rezeki kita melalui dia tu, dia promote kepada kita dan kita sebenarnya kita di antara orang yang sentiasa berdoa untuk Allah datangkan sumber rezeki yang berkat, sumber rezeki yang luar biasa. So alhamdulillah Allah dah temukan kita. Dan hari ini kita kena tunjuk asbab kesyukuran kita kena buat sungguh-sungguh. Buat sampai jadi.
So carilah upline anda yang aktif. Kena faham dah? Okey, insya-Allah. Okey, kita apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang buruk daripada kesilapan diri saya sendiri. Saya mohon maaf. Insya-Allah mudah-mudahan asbab daripada kelas tambahan. So kita banyak kelas, tapi kelas tambahan ni saya pun dapat manfaat dan tuan-tuan dan puan-puan pun dapat manfaat bersama-sama. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Kita serah kepada MC CBM kita, insya-Allah. Assalamualaikum. Ya, itu dia daripada CBM kita. CBM dan PCM lah. Zulfadli bin Abdul Malik. So ini kita punya orang upline lah kan, yang legend kan, yang buka market di Pulau Pinang. So apa yang kita belajar tadi part 1, sorry, hang pula. Okay, so apa yang kita belajar ni part 1, cara kita nak opening. Ustaz tu buat saya jadi host balik. Okay. So apa yang kita belajar ni part 1, kita belajar macam mana kita nak faham pasal konsep networking. Kalau bagi orang yang masih lagi tak faham platform apa bisnes yang dia nak guna kan, platform network marketing, apa perbezaan dengan konvensional, apa perbezaan dengan trading kan, dia faham apa tu konsep networking dan dah pilih networking, platform mana dia nak masuk. Sebab dia sebut pasal networking, banyak company networking lain dekat luar sana. So sebab apa kita nak menyertai Forever Living? So yang ni kita boleh tengok buka YouTube, boleh tengok Global Rally. Global Rally 2016, 2017 Forever Living sampai ke hari ni. Macam mana orang yang berjaya capai Global Rally, pergi sana, angkat naik pentas, pegang cek 3% keuntungan dunia, tengok berapa cek USD dia dapat kan. So kebebasan kewangan dekat Forever Living terbuka luas lah kepada semua orang yang dah join FBO, yang saya percaya kat dalam ni semua dah assistant supervisor ke atas dah kan. So kita hanya belajar dah pilih platform networking, dah pilih platform Forever, dah betul dah kan. Jangan tengok kiri, jangan tengok kanan, belajar betul-betul Forever Living dan terus tekan minyak. And then part 2 kita belajar dengan Ustaz Zul macam mana kita nak buat presentation kepada kita punya prospek. So macam mana nak cari prospek ni kan. So kita buat prospecting list. Orang yang ada masalah kewangan. Siapa orang yang di sekeliling kita yang ada masalah kewangan? List name. Siapa yang dah berjaya? Orang yang sibuk. Cikgu sibuk. Siapa kawan-kawan kita yang sibuk kan. Dia selalu bagi alasan dia tak ada masa kan. So nak bebas masa tak, tanya dia. Kalau nak bebas masa ada satu peluang nak cerita. So kalau walau even dia kata dia sibuk pun, kita ada satu, kita kena present kat dia GEP ni. Apa tu GEP? So buat prospecting list orang sakit, buat prospecting list orang sibuk, buat prospecting list orang yang yang perlukan kewangan kan, buat prospecting list. Dari situ kita pergi jumpa leads. Yang tu kita panggil leads lah. Leads ni daripada circle kita, daripada orang yang dalam Facebook kita, mutual friend kita kan. Kadang-kadang kita tengok orang tu update kakak dia sakit, adik dia sakit, anak dia sakit, yang tu leads kita lah. Kadang-kadang bila kita story buat copywriting kat Facebook kan, yang berkenaan dengan bisnes, yang berkenaan dengan kesihatan, dia view. Orang yang selalu view, selalu komen, selalu like, selalu duk tengok kita punya video, yang tu kita punya list lah untuk kita nak berkomunikasi kan. Kita jangan senyap. Orang yang selalu tengok kita, kita pun senyap tengok dia. Dia tengok kita tengok dia. Janganlah. Kita kena ambil peluang untuk berkomunikasi dengan dia, tanya dia kan. Kalau diam lama sangat, kita just bagi apa yang kita buat dekat messenger dia, bagi katalog, kata kita tengah menjaga benda ni kan. Zaman-zaman ni, zaman-zaman COVID ni, kita dah faham, ramai orang dah faham pasal konsep nak meningkatkan imunisasi kan. So cerita dia apa yang kita provide, apa yang kita ada, servis apa yang kita provide kat dia, yang kita boleh provide. So yang ni part 2, macam mana Ustaz Zul terang tadi, cara kita nak present
Nak present, first kali kita kena ada 3 keping kertas A4 dan 1 buku GP. Untuk orang yang belum ada buku GP, boleh minta kat upline. Kalau tak ada, kita akan buat list lah dekat dalam group kita. Siapa yang nak beli buku GP. So 3 keping kertas A4 ni apa dia? Dia mesti ada opening, dia mesti ada isi, dia mesti ada closing. Jangan kita opening saja, tapi closing tak ada. Tak tajalah member ataupun VIP. Tak ada closing. Cerita saya Forever Living tapi tak ada closing. Dekat tu dia boleh dengar je lah. Semangat ni, tapi kita tak close dia. So firstly kertas satu apa dia? Kertas satu kita cerita pasal apa perbezaan Forever Living, 3 konsep yang membezakan Forever Living dengan company lain. Yang ada di Forever Living tapi tak ada di company lain. Apa dia? Forever Living direct kilang. Kita Forever Living ni dia ladang sendiri, kilang sendiri, transportation sendiri. Even center-center di seluruh Malaysia, setiap negeri semua dimiliki oleh Rexmore. Dia beli bangunan. Maksudnya ibarat macam kita agent, kita direct kepada kilang jugalah. Center-center ni mana ada orang yang ada duit, dana untuk beli center untuk dia. Tak ada. Semua kepunyaan HQ Forever Living sendiri. So Forever Living tak ada orang tengah, kita straight. Sebab tu profit di Forever Living tinggi. Yang kita tak ada sistem PV, BV, SV, kan? Kita terus dibayar dengan harga jualan. Kan? Sebab kita tak mengamalkan orang tengah. So PV, BV ni company orang tengah lah. Mungkin ramai di sini yang pernah buat bisnes M&M atau level marketing yang menggunakan PV, BV, SV, SW untuk bayar bonus. Betul tak? So bila adanya konsep tu, kan, actually bonus kita berkurangan. Sebab mana? Sebab kita di syarikat orang tengah. So dia nak bayar gaji pekerja. Dia tu actually ambil produk daripada kilang A, kilang B, kilang C, masuk dalam company dia, ada branding, OEM, kan? Dan Forever Living tak. Kita tak bayar ikut guna point. Kita bayar ikut harga jualan. Dan kita tiada syarat pairing. Kadang-kadang kita ni tak laju. Kita jumpa pula orang yang laju dalam Forever. Dalam bisnes kita. Bila adanya company tu ada pairing, kita kena cipta lagi satu orang macam dia, baru company bayar kita. So telus tak macam tu? Dah jumpa dah orang yang niaga, tapi company tak mau bayar. Company bagi syarat untuk pair. Kena cari lagi sebelah kaki macam tu juga sale. Pair tu maksudnya sama. So kalau pair baru company bayar bonus. So Forever Living ada royalty juga, tapi tak ada pairing, kita panggil royalty. Dan royalty tu even satu kaki Forever Living bayar habis. Daripada A sampai bawah. Tak payah tunggu pair. Terus dibayar. So Forever Living memang telus lah. So yang tu kita cerita kertas 1, kertas 2 kita cerita pasal aloe vera dengan ATC. Terutama orang baru kena hafal lah demo aloe vera dengan demo ATC. Selalunya kadang-kadang saya ada banyak pengalaman saya bila tunjuk demo, orang terkesan dengan demo, orang tak terkesan dengan marketing plan ke apa kadang-kadang. Dia terkesan dengan demo tu menarik minat dia untuk lebih lanjut. Apa tu Forever Living. So buatlah demo aloe vera, buat demo ATC kalau boleh jumpa orang personally. And then kertas ketiga adalah closing. So kertas 1 dengan kertas 2 baru 60%, 70% kita dapat close dia. So yang the rest tu adalah macam mana kita nak close dia. So kita buka package. Kita ada package ahli biasa ataupun package VIP. Dan VIP ni kita tak open kepada orang berniaga saja. Even orang yang nak makan murah pun boleh ambil package VIP. VIP ni once dah touch VIP, kan, selama-lamanya VIP. Even dia tak maintain. Maksudnya tak maintain, tak aktif kan. Selama setahun tak aktif. Tapi dia beli botol aloe vera pun harga macam orang berniaga, harga VIP. Tu kelebihan dalam Forever Living, tak ada maintain. Kan? So kita cerita kelebihan VIP tadi, rugi tak ambil VIP. Kalau nak makan murah, ambillah VIP. Kita close ahli dan VIP. So yang tu dah kertas ketiga, cara kita nak closing. So Alhamdulillah, saya rasa setakat tu dulu kita punya kelas untuk hari ni. So kita ada sesi bergambar. So kita buka saya nak ambil gambar. Semua kalau ready semua boleh buka video masing-masing. Saya stop tu. Okey, boleh buka video masing-masing. Kimin buka video, Kimin. Siapa ready boleh buka video. Yang tak pakai tudung tak payah buka video. Oh, janggut bagus tu. Duk usap janggut. Kimin tak boleh buka video, Kimin. Okey, besok hari ada berangkat dah. Okey, bye-bye semua.
Okey, kita ucapkan selamat jalan kepada supervisor kita, saudara Yin, yang akan berangkat ke Jakarta, Indonesia pada besok hari. Semoga perjalanan dia selamatlah kan, dan kembali ke tanah air dalam masa terdekat, insya-Allah. Amin. 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 Semoga Allah mudahkan perjalanan. Amin, amin. Amin. Okey. Okey. So, terima kasih banyak kepada yang hadir malam ni. Mudah-mudahan yang baik tu daripada Allah, yang buruk tu daripada kami lah. Saya dengan Ustaz tu sendiri. So, kita tamatkan kita punya kelas malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Wan. Sama-sama. Terima kasih Ustaz Zul. Terima kasih semua. So ini stop recording. Sama-sama. Okay, terima kasih. Ustaz Umar.